Dan seterusnya, bagi memberi analisis mengenai peratusan keluar mengundi di Don Chini, kita bersama-sama ketika ini di talian ialah penganalisis politik USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang kini berada di Chini. Hello, salam sejahtera, Doktor. Ya, salam sejahtera. Ya, Doktor dah beberapa hari berada di sini. Kita melihat kepada demografiknya, keadaan dan juga situasi. Dan apa yang saya kongsikan tadi adalah peratusan keluar mengundi. Dari segi pemantauan dan juga penglihatan termasuk pemerhatian doktor di sana, bagaimana doktor melihat kepada peratusan ini yang memberi impak kepada proses pengundian hari ini? Ya, kalau kita lihat peratusan tersebut, sudah pasti selepas kita mengamati di beberapa pusat daerah mengundi pada awal pagi ini ramai dalam generasi pertama yang keluar, khususnya warga emas ketara. Barangkali pada petang saya rasakan pengundi muda akan keluar. Apatah lagi di sini 56% adalah pengundi muda yang di bawah 40%. Dan satu lagi yang signifikan, angka yang perlu kita rujuk adalah 82% pengundi di sini adalah peneroka Felda, bermakna ada sebahagiannya mungkin ke ladang mereka pada awal pagi dan mungkin pada petang dijangkakan ia akan meningkat. Pemerhatian saya di beberapa pusat pengundi, misalnya di SMK Chini, di Sekolah Agama Rakyat, Felda Chini 1 dan kemudian juga di Kincir dan Mambang serta Paluh, ini menunjukkan bahawa rata-rata keadaannya tenang walaupun ada SOP-nya, masing-masing mengikut SOP tersebut dan perlu juga kita lihat bagaimana kalau di peringkat awal ada yang mungkin mengambil tindakan berhati-hati tidak mau keluar, tapi akhirnya 49% hingga jam 12 hari itu merupakan satu peratusan yang amat memberangsangkan di sejarah yang keluar mengundi. Doktor, dalam tempoh separuh hari kita melihat kepada peratusan 59% yang telah pun keluar mengundi dan ini dalam kelaziman baharu ataupun dalam keadaan yang baharu ketika PKPP ini berlangsung ataupun berlaku di seluruh negara. Tapi antara faktor utama yang doktor lihat kepada peratusan memberangsangkan ini adalah disebabkan apa dan juga bagaimana jangkaan sebelum proses pengundian ini ditutup kira-kira jam 5 petang nanti. Saya rasakan kempen amat hebat dilakukan oleh jentera dan juga guna tenaga serta perayu undi Parti Barisan Nasional khususnya. Kerana di sini walaupun ramai menjangkakan bahawa akan menang mudah, tapi yang mahu dilihat adalah sejauh manakah majoriti itu dapat diperoleh ataupun dikemaskinikan berbanding dengan 4,622 majoriti yang diperoleh oleh arwah bakar sebelum ini. Jadi satu lagi perkara yang harus kita lihat, 8,000 pengundi ataupun hampir 38% adalah pengundi luar kawasan. Bermakna tumpuan juga diberikan kepada mereka agar mereka balik dan juga mengundi. Daripada perbualan saya dengan beberapa orang pengundi tadi, mereka nyatakan bahawa saudara-saudara mereka balik. Malahan saya juga berjumpa dengan pelajar di USM yang turut keluar mengundi di situ, terus nyatakan bahawa balik untuk mengundi. Bermakna kempen cepat dilakukan oleh parti untuk memastikan bahawa peratusan itu akan meningkat dan kedua apakah itu juga akan mempengaruhi majoriti yang bakal diperolehi oleh mana-mana calon sekalipun. Saya jangkakan bahawa sebelum petang nanti peratusannya akan jauh meningkat melangkaui 75%, cuacanya juga baik, melainkan ada keadaan-keadaan lain yang tidak yang menyukarkan mereka untuk keluar. Dan doktor, kita tahu selama tempoh berkempen itu berlangsung tidak ada isu-isu besar yang dilihat ataupun yang kelihatan di Chini. Tetapi dalam masa yang sama, selepas kita mengetahui nanti keputusan kira-kira paling lewat pun 10 malam nanti, adakah keputusan di Chini ini memberi cerminan yang signifikan terhadap situasi dan juga keadaan politik di Malaysia, terutamanya kepada parti-parti utama yang ada di negara ini? Bagi saya, demografi dan geografi di sini tidak boleh kita generalisasikan untuk memberikan andaian bahawa ia akan sama dengan mana-mana kawasan di seluruh Malaysia yang membabitkan hampir 222 kawasan parlimen. Kedua, kawasan ini merupakan kawasan luar bandar, sudah pasti gelagat, pemikiran, mindset, keperluan, kemahuan mereka berbeza dengan tuntutan kawasan-kawasan tertentu. Dan dalam konteks ini juga kita lihat bahawa bagaimana jangkaan yang lebih besar adalah pengundi di sini. Saya rasa
merupakan pengundi yang sama ada setia pada parti ataupun akan setia pada pemimpin. Ada sebilangan besarnya saya rasakan merupakan mereka yang setia kepada parti, dan itu jelas kalau kita lihat pada keputusan yang lepas bagaimana di sini ada 4 Dewan Undangan Negeri Bebar, Pramujaya, Pulau Manis dan juga Chini, dan 3 daripada kawasan di sini PKR hilang deposit di dalam pilihan raya umum 2018, dan itu juga memberikan gambaran bagaimana suasananya agak berbeza dengan pilihan raya kecil yang lain di mana ketidakhadiran Pakatan Harapan menyebabkan ia sedikit lengang dan juga membosankan, mungkin kerana tidak ada provokasi ataupun yang bersifat emosional yang berlebihan. Kita juga tidak melihat perayaan undi di luar sebagaimana yang lazim kita lihat di mana-mana pilihan raya kecil. Dan sudah pasti jika diadakan pilihan raya umum mengejut, kita tidak boleh jadikan ini sebagai satu indikator bahawa inilah bentuk keputusan yang bakal dicapai kerana isunya berbeza. Di sini isunya lebih bersifat isu lokal setempat, isunya tentang rumah generasi kedua, isu air, isu infrastruktur prasarana, mungkin berbeza dengan pola pengundian dalam kalangan pengundi bandar. Di sini juga kita lihat banyak kali pertama timbul. Satu, sudah pastilah SOP, SPR itu mungkin boleh kita guna pakai untuk pilihan raya umum dengan penambahbaikan tertentu berdasarkan kepada pengamatan mereka sendiri yang bergerak ke hampir 30 kawasan pusat daerah mengundi. Yang kedua, ini juga pertama bagi Parti Perikatan Nasional. Ia juga kali pertama kita melihat ketidakhadiran Pakatan Harapan. Ia juga pertama kita melihat bagaimana pengundi di sini akan mempunyai sejarahnya sendiri kerana terbabit dalam perubahan yang sedang berlaku ketika krisis COVID-19. Dan doktor, secara ringkas kalau saya boleh bertanyakan kepada doktor, bukan sahaja dari sudut politik dan sebagainya, tetapi apa yang paling menarik perhatian doktor ketika berada di Chini dalam tempoh pilihan raya kecil ini? Yang paling menarik saya rasakan walaupun ramai mengandaikan di sini akan hambar, tetapi sebenarnya disebabkan ia akan mencatat banyak sejarah, ia juga meriah dalam kalangan pengundi mereka, bagaimana kempen dengan pengawasan jarak tertentu, mengambil kira SOP yang ditentukan, SPR, mereka masih menjalankan kempen yang meriah. Yang paling menarik saya rasakan kempen menggunakan kenderaan bentuk mainan yang mana orang dewasa gunakan untuk menarik sokongan di bulatan bandar Chini. Saya rasakan kempennya menarik walaupun ketidakhadiran parti gergasi yang lain. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Purogan Pandian, penganalisis politik USM, memberikan kita gambaran terkini apa yang berlaku di Chini.